Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Nafisah Muhammad Hassan. Saya mewakili Masjid Jamek. Kita akan petang ini kita akan bersama-sama dengan saya untuk panduan dan tips-tips kesediaan anak autisma untuk ke masjid. Sebelum itu kita nak test dulu setting saya ni dah betul ke tak. Maklumlah saya pun baru belajar untuk live ni. Kalau ada yang boleh memberi komen di bawah sama ada dia dengar atau tidak suara saya dengan jelas. Kita live secara dua saluran ya, daripada FB Masjid Jamek Sultan Abdul Samad dan juga daripada IG Autism Friendly Mosque itu sendiri. So kita akan ada dua tempat audience sebenarnya. Kita masih menunggu orang ramai untuk sama-sama kita dengan kita. Kita jemput tuan-puan yang telah bersama saya petang ini untuk sama-sama share dan war-warkan program kita pada pukul 2.30 ini. InsyaAllah lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi banyak ilmu yang kita dapat panjangkan dan sampaikan kepada semua supaya dapat bermanfaat, terutama sekali kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang anugerah ilahi ini, iaitu anak-anak autisma, yang mana anak-anak ini sangat terkenal dengan keistimewaannya, terutama sekali dari segi intelijen dia. Walaupun setiap anak adalah berbeza, tapi kita boleh jungkil bakat mereka sebenarnya. So untuk hari ini bersama-sama dengan saya kita akan berkongsi bagaimana panduan serta tips-tips yang kita boleh lakukan di rumah untuk persediaan anak kita ke masjid kelak. Dan ada juga tips-tips yang saya akan kongsikan selepas ketika program ini tentang panduan mengajak anak kita solat, wuduk dan juga zikir. So saya percaya ramai ibu bapa yang telah mengikuti zikir Ustaz Adib tadi pada pukul 12 dan ada juga yang telah bagi mesej kepada kami ya, bahawa anak mereka sangat suka mendengar zikir yang telah disampaikan tengah hari tadi. Jadi bolehlah ibu ayah download material daripada FB Masjid Jamek untuk bersama-sama praktiskan di rumah. Okey. Kita masih lagi menunggu tepat jam 2.30 sekarang ini. Kita masih menunggu few minutes lagi untuk kita sama-sama dengan anda semua yang sekarang ni walaupun kita tidak dapat keluar dari rumah untuk ke masjid, kita boleh masjid datang ke rumah anda secara online. Okey, audience di IG juga telah mula masuk. Kita lihat FB ya, makin ramai yang masuk. InsyaAllah saya akan, sementara itu saya akan ingatkan kita masih ada peraduan hari ini yang masih berjalan lagi di FB Masjid Jamek. Boleh melayari FB Masjid Jamek untuk semua maklumat peraduan-peraduan yang boleh dimasuki oleh anak-anak autisma dan juga semua orang. Ya, kita ada kuis trivia dan kita juga ada kuis khas untuk bukan kuis, kita ada peraduan khas untuk anak autisma, iaitu peraduan melaungkan azan yang boleh kita upload dan tag masjid ya. Ada hadiah yang menarik menanti semua peserta yang bertuah. Jadi kita ada peraduan azan bersama anak autisma, masak menu-menu istimewa bersama anak autisma. Kita ada peraduan melukis dan mewarna. Jadi bolehlah sementara kita masih lagi dalam PKP ni, ajak anak-anak buat aktiviti di rumah dan tag masjid supaya mereka berpeluang mendapat hadiah-hadiah yang istimewa. So masih boleh lagi sehingga pukul 4 petang ni. Jangan lupa masuk peraduan, mana tahu rezeki anak ya. Okey, ya Alia Ramli, alhamdulillah jumpa kita ya di sini. InsyaAllah saya akan mulakan dengan slot kita hari ini. Saya ada sediakan sedikit bahan
rujukan untuk tuan-puan. Saya akan kongsikan bersama-sama sepanjang saya bercerita nanti. Pada masa yang sama, saya minta tuan-puan yang mengikuti slot ini bolehlah ambil sedikit nota, carilah buku-buku nota anda, pensel atau pen untuk catat bersama-sama ketika saya memberikan beberapa panduan dan tips. Di samping selepas program ini nanti kita akan masukkan juga bahan ke laman web FB Masjid Jamek supaya tuan-puan dapat memanfaatkan ilmu tersebut. Okey. So pada hari ini insya-Allah saya akan sharekan yang pertama adalah panduan-panduan apa yang boleh kita lakukan sebelum bawa anak ke masjid. Saya ada sediakan 3 bahagian yang mana parents ataupun penjaga boleh ikut apa yang boleh dilakukan di rumah, apa yang boleh dilakukan ketika kita berada di masjid dan apa yang boleh kita lakukan selepas kita pulang dari masjid. So perkara ini sangat penting, mesti kita ikut step-stepnya supaya anak ini dapat terbiasa dengan rutin baru iaitu pergi ke masjid. Walaupun sekarang ni dia tidak boleh pergi, inilah masanya untuk kita latih mereka dengan konsisten supaya nanti insya-Allah bila PKP dah tamat, kita pun akan menghadapi bulan Ramadan yang mana mungkin anda berpeluang membawa anak-anak pergi sembahyang tarawih ataupun berbuka puasa bersama jemaah-jemaah lain di masjid. Okey. Saya akan menggunakan sedikit slide untuk pemerhatian semua yang mengikuti kita petang ni. InsyaAllah kita harap masih ramai lagi yang akan masuk nanti. Bagi yang dah masuk, terima kasih, tahniah kepada anda-anda yang telah masuk ke dalam live FB kita hari ini. Ya, setakat ini numbernya semakin menaik nampaknya. Kita minta share ya dengan kawan-kawan, share kepada WhatsApp group parents-parents. Kita minta bantuan semua. Ya, Mami telah memberi saya thumbs up. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita share sama-sama ya. So, panduan anak ke masjid, persediaan ke masjid, saya bahagikan kepada 3 bahagian. Ya, kita akan lihat, saya besarkan sedikit supaya semua nampak. Yang pertama, kita ada panduan ibu bapa, penjaga ataupun guru juga boleh gunakan panduan ini. Terbahagi kepada 3 ya. Yang pertama ialah sebelum ke masjid, yang kedua semasa di masjid dan yang terakhir ialah selepas pulang dari masjid. Ya. Panduan ini kami sediakan oleh NGO Autism Friendly Mosque bersama-sama dengan Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur ya. So insya-Allah saya akan mulakan. Okey, apa yang perlu kita lakukan sebelum membawa anak ke masjid ya? Tuan-puan, sebelum saya share dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama belajar bagaimana, bukan kata belajar, kita bersama-sama renungkan semula bagaimana cara kita dahulu pergi ke masjid, bagaimana ibu ayah kita melatih kita ke masjid. So itu adalah salah satu tips yang pertama, yang mana kita tahu apa yang kita suka sebelum kita pergi ke masjid, apa yang kita suka ketika kita berada di masjid. Benda itu sangat penting ya. So walaupun anak ini agak berbeza dengan kanak-kanak biasa, tetapi di sini saya ingin tekankan bahawa dengan cara yang betul, dengan kita kata latihan yang betul, anak-anak ini boleh pergi dengan konsisten ke masjid. Biasakan di rumah dahulu. Apa pun kita mulakan dengan di rumah dahulu. So sebelum ke masjid, apa yang kita boleh buat di rumah ialah biasakan anak-anak ini dengan ritual di dalam masjid. Contohnya kalau di masjid kita pergi, selalunya akan ada azan, zikir, tempat mengambil wuduk, ruangan solat, dan kebanyakan orang membaca Al-Quran. Jadi wujudkan suasana ritual itu di rumah dahulu supaya anak ini terbiasa dengan apa yang berlaku di masjid. So itu sangat penting ya.
Dan saya percaya kebanyakan kita parents ataupun penjaga melakukan itu di rumah. Cuma kadang-kadang kita tidak buat di hadapan anak kita. Kadang-kadang kita tengok dia tengah main, tak apalah biar. Tak apa, buat perkara itu di hadapan dia. Walaupun dia tengah main, secara tidak langsung, secara tidak sedar, anak itu tetap mendapat ritual tersebut. Yang kedua, bersedia dalam keadaan wuduk dan menutup aurat di rumah ketika mahu memulakan proses pengajaran dengan anak-anak. Itu sangat penting. Kenapa? Kerana dia membantu anak kita untuk ada satu disiplin bahawa kalau dia nak solat, dia kena ada wuduk, dia kena berpakaian yang menutup aurat. Jadi itu juga penting. Ya, Alhamdulillah, ya. Waalaikumsalam Alia Ramli. Waalaikumsalam. Okey. So apa yang saya ada di sini adalah beberapa bahan yang kita boleh gunakan di rumah, dan saya percaya pihak masjid juga akan upload di dalam FB masjid supaya para ibu bapa juga dapat download bahan-bahan yang saya dah sediakan, yang kita dah sediakan ini. So kita ada 3 flashcard yang boleh bantu anak anda di rumah nanti, ya. So contoh untuk berwuduk, sebelum berwuduk kita ada zikir terapi, di sini kita ada flashcard zikir terapi yang telah dibacakan oleh Ustaz Adib tengah hari tadi pukul 12. Flashcard ini saya buat dalam bentuk flashcard kerana anak-anak kita sangat mudah belajar dengan menggunakan flashcard. Yang keduanya ialah flashcard untuk berwuduk berserta gambar, terbalik sikit di sini, tak mengapa, nanti saya akan tunjukkan yang lebih jelas. Kita ada step by step bagaimana kita boleh mengajar anak-anak berwuduk, So ini contohnya. Yang ketiga, kita ada juga flashcard yang boleh membantu anak kita untuk solat step by step, flashcard yang ketiga. So nanti kita akan tunjukkan secara praktikal bersama dengan anak saya, iaitu Muhammad Aris yang autisma, berumur 6 tahun, dengan harapan dia memberi kerjasamalah, Baik. Okey. Untuk sambung semula kepada sebelum ke masjid tadi, yang pertama tadi saya katakan kita biasakan dengan ritual anak itu di rumah. Yang kedua, bersedia dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Berwuduk ini, tuan-puan, tidak semestinya kita hanya menggunakan pipe air. Saya selalu menasihati penjaga yang baru memperkenalkan wuduk kepada anak menggunakan botol spray. Lebih mudah, lebih cepat, dan dia amat kita kata mudahlah untuk digunakan kepada anak autisma kita tanpa mengira kita kata level anak itu. Kalau anak itu masih kecil pun kita masih boleh menggunakan spray wuduk ini. Saya gunakan botol ini dengan anak saya kerana dia lebih senang faham dan dia tidak main air. Jadi kalau kita bawa ke pipe, kadang-kadang dia terus terleka dan main air. So boleh juga gunakan botol wuduk ini. Okay? So sambil kita spray botol itu, kita juga boleh tunjuk flashcard. Sambil kita ambil wuduk itu, kita boleh tunjuk flashcard wuduk supaya anak lebih faham, lebih faham. Okey, baik. Yang ketiga, kita boleh minta anak menghadap ke kiblat dengan membentang sejadah ke ruangan solat. So kadang-kadang anak mengambil masa yang agak lama untuk faham apa maksud kiblat. So nanti saya akan tunjukkan tips bagaimana saya mengajar anak saya tempat dia harus membentangkan sejadah dengan betul menghadap kiblat. Kita boleh letak ikon ataupun benda yang membantu dia mengenal, oh ini adalah tempat solat dan ini adalah arah kiblatnya. Okey.
Kemudian kita juga boleh gunakan role model ahli keluarga. Jika anak agak suka dengan abang ataupun kakaknya, kita boleh gunakan ahli keluarga sebagai role model, abang atau kakak, untuk menunjuk sebagai contoh, ya, contoh yang lebih jelas untuk dia nampak practically apa yang dia kena buat, ya. Macam anak saya gunakan abang-abangnya. Okey, Adam tengah solat, Aidin pun tengah solat, so Aris kena solat juga, so dia juga akan solat, ya. Kita alu-alukan kita punya penonton-penonton lah saya panggil, ya. Abang-abang, kakak-kakak, para ibu bapa dan penjaga untuk memberi komen dan juga soalan-soalan yang mana tahu insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk menjawab, dan thumbs up, bagi love kepada masjid, ya. Kita meriahkan FB masjid ini, dan share, masih lagi sempat share dengan apa yang kita akan sampaikan ni, ya. Share di Facebook, share di WhatsApp group, share di IG pun boleh juga. Okey, kemudian kita boleh gunakan kaedah social story. Saya yakin ibu bapa yang ada anak autisma sangat familiar dan kenal dengan kaedah social story. Tuan-puan jangan ambil mudah dengan kaedah social story. Social story memang terkenal dengan keberkesanannya. Kerana apa? Kerana dia sangat membantu anak-anak yang non-verbal untuk faham dan menzahirkan apa yang dia nak katakan. So, gunakan kaedah social story ke masjid. Ya, ada banyak sebenarnya boleh didapati, dan kalau tidak ada kita akan usahakan untuk upload di Facebook masjid supaya tuan-puan boleh gunakan. Ya, gunakan kaedah social story. Okey, Aris, hari ini kita nak pergi masjid. Ini contoh masjid. Nanti Aris kena buat ini macam ni macam ni. So benda yang sangat mudah. Sebenarnya social story hanya memerlukan anda lebih kurang dalam 1 atau 2 minit untuk ingatkan dia. Itu sahaja, ya. Tetapi yang paling penting konsisten. Kena bacakan social story anak sekerap yang boleh setiap hari, ya, tentang ke masjid. Okey. Dan antara tips yang saya boleh beri sebelum ke masjid ni ialah bersabarlah para ibu bapa dan penjaga dengan tahap perkembangan anak anda, ya. Tahap perkembangan anak-anak autisma ni adalah sangat berbeza. Oleh itu, jangan kita rasa anak kita baru nak membentangkan sejadah ke arah kiblat pun dia mengambil masa 2-3 minggu untuk faham. Tak mengapa, sekurang-kurangnya kita kata daripada dia tidak tahu langsung untuk membentangkan sejadah ke arah kiblat, dia telah faham. Ya, kadang-kadang ada anak memerlukan lebih kurang sebulan untuk hanya belajar membentangkan sejadah. It's okay, tidak mengapa. Ya, kita harap dengan konsisten dia akan dapat, ya, dia akan dapat meneruskan pembelajaran solat dia itu, ya. InsyaAllah saya minta para ibu bapa yakin dan berserah kepada Allah bahawa anak kita ini boleh belajar, ya. Sebenarnya ramai yang salah faham bahawa anak autisma ini tidak boleh belajar sesuatu yang melampaui kemampuan dia, tapi sebenarnya masya-Allah boleh sebenarnya dengan syarat konsistensi. Okey. So saya tunjuk sedikit slide yang telah saya buat. Ya, ini adalah contoh-contoh yang saya telah sharekan tadi sebelum ke masjid, ya. Kita ada 7 benda yang saya letak di situ. Kita ulang semula, harap ibu bapa dapat ambil nota sedikit, ya. Ya, Izzatul Amira, doktor yang dirindui. Allahu Akbar. Ya, saya juga merindui anda, ya, insya-Allah. Okey, yang pertama tadi kita kata biasakan anak dengan ritual, ya. Biasakan anak dengan ritual. Kemudian bersedia dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Boleh guna kad imbas wuduk dan botol spray. Yang ketiga, minta anak untuk menghadap kiblat dengan menggunakan sejadah. Jadi kita juga ada sejadah visual, ya, yang mana saya gunakan dengan anak saya akan tunjuk sebentar nanti, ya, yang ada tapak tangan, tempat dia untuk letak lutut dan sebagainya. Dan kita boleh juga gunakan yang keempat, ahli keluarga sebagai role model. Kita boleh gunakan kaedah social story yang sangat berkesan. Kita boleh gunakan setiap hari, ya, social story ini.
ya, dan saya harap ibu bapa bersabar dengan kemampuan anak, ya. Jangan berasa bimbang jika anak lambat atau enggan mengikut arahan, kerana dia akan ikut, cuma kita perlu beri dia masa dan yakin dengan Allah, ya, berserah sepenuh hati dengan Allah. So yang kedua, kita akan lihat yang kedua, kita kata persediaan semasa di masjid, ya, semasa di masjid. Okey, semasa di masjid ada banyak perkara yang tuan-puan perlu tahu, iaitu apa yang berlaku ketika di masjid dan juga apa yang berlaku pada anak ketika dia berada di masjid. Perkara-perkara itu sangat penting, ya. Okey, semasa di masjid, mari kita tengok. Yang saya ada letak 5 perkara penting, ya, 5 perkara penting yang perlu kita lihat, ya, semasa anak kita pertama kali bawa ke masjid, ya. Kita dapat satu lagi komen daripada Syamil Muhammad Sukri. Alhamdulillah, terima kasih di atas pengkongsian ilmu yang cukup bermanfaat. InsyaAllah share juga ini supaya orang lain juga dapat manfaatnya. Terima kasih Cik Syamil, ya, dapat luangkan masa dengan kita. Baik, kita teruskan. Semasa di masjid, yang pertama anda perlu lakukan adalah terangkan perubahan yang berlaku pada rutin anak, ya. Anda kena berkomunikasi dengan anak itu. Jadi beritahu anak, okey, rutinnya berubah hari ini, dan terangkan apa yang bakal kita lalui hari ini. So kita dah sampai ke masjid. Okey, masjid tak boleh macam rumah, ya, masjid ada peraturan, jadi anak kena tengok. So itu antara komunikasi yang kita boleh terangkan kepada anak. Gunakan suara yang monoton, iaitu suara yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, supaya anak dapat dapat faham dengan jelas arahan kita itu. Okey, baik. Yang kedua, atasi kebosanan anak, ya. Kita faham, ya, masjid bukannya taman permainan. Jadi anak kadang-kadang menghadapi sedikit kebosanan ketika dia berada di masjid. Jadi saya ada tips, ya, untuk tackle masalah ini, iaitu bawalah sesuatu benda yang anak paling suka untuk atasi kebosanan anak anda, ya. Tetapi benda itu tidak boleh terlalu menarik perhatian orang, ya. Contohnya, janganlah bawa video game, okey. Bawa buku yang anak paling suka. Anda juga boleh bawa fidget, ya, mainan fidget yang dia boleh khayal untuk main, ya. Boleh juga bawa orang kata patung figurine yang paling dia suka, yang kecil-kecil, ya, yang membuatkan dia rasa okey, masih lagi ada barang dari rumah yang dia punya ada di masjid ni. Jadi itu penting, ya. Yang ketiganya, kita galakkan anak berkelakuan positif dan sentiasa beri motivasi kepada anak. Jadi kalau anak ikut masuk ke dalam masjid, walaupun dia dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan yang terlalu aktif, pegang anak dan puji anak. Okey, bagus, Aris dah masuk masjid, Aris hebat. Jadi walaupun benda itu sangat kecil, dia memberi impak yang besar kepada mood anak anda, ya. Galakkan anak anda berkelakuan baik dengan memuji, ya, dan memberi galakan positif, ya. Walaupun dengan hanya memberi satu contoh saya, maksudnya walaupun dengan satu benda yang kecil dia ambil, ya. Contoh effort dia pergi ambil sejadah daripada tempat sejadah. Wah, clap hand, bagusnya, dah pandai ambil sejadah. Okay, ataupun dia lipat sejadah walaupun dengan tidak betul, tetapi dia cuba melipat sejadah dan kembalikan ke tempat asal, which is very good, ya. Bagus sangat sebenarnya. Bagi saya itu dah satu pencapaian yang bagus, iaitu dia pandai mengikut social norm, kita panggil kebiasaan orang, ya. Okey. Yang keempat, adab berkomunikasi di dalam masjid, ya. Ketika berada dalam masjid, kita juga kena tunjukkan kepada anak dan menggunakan adab komunikasi yang betul, ya. Komunikasi dengan anak ini dengan menggunakan ayat yang ringkas dan arahan yang mudah, ya, jika anda mahu menyuruh anak sesuatu. Ya, jangan gunakan suara yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah, dan jangan menggunakan ekspresi muka, contohnya membesarkan mata, yang boleh membuatkan anak terkejut ataupun rasa pelik kenapa mak dia berkelakuan begitu. Okey, so itu semua memainkan peranan yang penting. Ya, Nizam Sarah, ya, waalaikumsalam. InsyaAllah kita akan ramai lagi, ya, sama-sama ni. InsyaAllah saya akan jawab soalan. Jika ada soalan boleh tarik di ruangan komen. Saya akan cuba saya upaya untuk berkongsi, ya.
Okey, yang seterusnya adalah urus reaksi anda, ya. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga tidak lepas daripada perasaan stres dan marah. Waalaikumsalam Nizam, insya-Allah. Okey, contohnya ialah apabila anak membuat sesuatu kelakuan yang kita tidak suka, kita tidak boleh terus memberi reaksi kepada kelakuan anak itu, ya. Kalau boleh, kita tenang, urus reaksi, urus dulu diri kita, ya. Tenang, istighfar sekurang-kurangnya 3 kali supaya kita tidak terlalu marah, dan tunjukkan anak bahawa perbuatannya itu tidak boleh dilakukan di masjid, dan boleh beri arahan yang senang dan mudah untuk anak faham bahawa okey, perbuatan ni kita tak boleh buat kat masjid, ya. Dekat masjid kita tak boleh duduk macam ni, contohnya kita tak boleh jerit dan nanti kita ganggu orang lain. Kita kena explain dekat anak. Tapi jika anda telah mula nampak bahawa anak sudah mula stres dan anak sudah mula menunjukkan tanda-tanda meltdown ataupun tantrum, cepat-cepat asingkan anak daripada tempat yang ada tempat yang ramai orang, ya. Asingkan anak, mungkin bawa anak sekejap keluar ke tempat pekarangan halaman masjid tu ke sekejap untuk dia ambil angin, supaya dia lebih tenang. Pujuk dia dulu, kalau rasa dia boleh baru bawa masuk semula. Ya, perkara ini walaupun nampak kecil, sebenarnya ia sangat memberi impak kepada perasaan anak itu, ya. Dia akan rasa, oh, okay, at least parents understand what I feel. Dia parents faham apa yang saya rasa. So benda itu sangat penting untuk tenangkan anak. Sebab itu saya kata kadang-kadang kita boleh gunakan alat, ya. Contohnya mainan dia yang dia paling suka, ataupun buku dengan color pencil yang dia paling suka. Bahawa ketika dia mula menunjukkan rasa stres, kita boleh bagi. Kita tak boleh expect bawa anak ke masjid dia terus pandai solat. Tidak boleh, tuan-tuan. Kita kena biasakan dia dengan keadaan di masjid dahulu. Okey. Kemudian ada juga saya highlight di situ, yang kalau saya boleh tunjuk slide sedikit, ya, saya tunjuk slide sedikit. Saya letak di sini antara simulasi sensori yang kita biasa lihat ketika anak berada di masjid, ya. So, yang pertama saya letak di situ, kita ada 5 sensori yang selalu mengganggu anak ketika berada di masjid. Yang ini adalah experience saya sendiri, ya. Experience saya sendiri yang saya letak di sini, ya. Yang pertama adalah rasa, ya. Ada sesetengah anak autisma yang menghadapi masalah rasa. Contohnya ketika berada di masjid, mungkin ada majlis makan ataupun berbuka puasa, ya, kenduri. Jadi apa yang kita kata anak tak suka rasa makanan itu, ya. Kadang-kadang bau yang dia tak suka tu nanti kita tackle isu bau, tapi rasa ni. Jadi apa yang kita boleh buat supaya anak masih lagi boleh menikmati suasana makan dan berbuka puasa di masjid tu, bawa makanan untuk anak, ya. Okey, sebelum saya teruskan, ada pertanyaan daripada penonton kita, iaitu Izzatul Amirah Zainuddin. Pada pendapat doktor, pada umur berapakah parents boleh mula membawa anak-anak ke masjid seumpamanya? Okey, terpulang kepada kemampuan anak, ya, puan. Macam kami bawa anak daripada kecil lagi. Contohnya Aris telah mula ke masjid pada umur 4 tahun. Ya, mungkin ada setengah kanak-kanak yang boleh menguruskan dirinya lebih awal. Contohnya tidak lagi memakai diapers, kita boleh bawa dengan lebih awal. So apabila anak boleh behave dan faham apa yang dilakukan di masjid, kita boleh bawa anak. Lagi kecil lagi bagus sebenarnya, dia lebih cepat faham apa yang perlu dia lakukan di masjid, ya. Saya harap saya telah menjawab soalan Izzatul. Kalau kurang jelas boleh maklumkan kepada saya. Okey, kita sambung yang kedua tadi, ya. Yang kedua adalah visual, ya. Kadang-kadang anak menghadapi masalah stimulasi visual yang biasa dia rasa terganggu dengan ialah pandangan dia. Contoh dia tidak biasa dengan sejadah-sejadah yang berwarna-warni yang biasanya ada ketika kita berada di masjid, ataupun dinding-dinding masjid yang terlalu berwarna-warni. Tidak mengapa. Apa yang kita boleh lakukan, contohnya seperti sejadah, ya. Sejadah yang terlalu menarik perhatian anak akan mengganggu konsentrasi dia ketika dia mahu cuba bersolat. So apa yang kita buat? Kita bawa sejadah yang anak biasa guna daripada rumah. Tak ada masalah, ya. Apa sahaja yang boleh membuatkan anak anda selesa
Yang penting dia kena selesa. Apabila dia selesa, dia akan suka ke masjid. Kita nak perkara tu. So bawa sejadah dari rumah untuk membantu dia lebih fokus ketika di masjid. Jika anak kurang selesa dengan kawasan di hadapan soft depan, bawa anak ke soft belakang sedikit yang kat tepi dinding supaya anak tidak nampak pelbagai objek yang ada di hadapan. Okey, yang ketiganya adalah simulasi sensori sentuhan. Kadang-kadang anak kurang suka terkena ataupun tersentuh badannya dengan orang yang dia tidak kenali. Tak mengapa. Okey, itu adalah perkara biasa di kalangan anak-anak autisma. Dia tidak suka disentuh oleh orang. Kadang-kadang ibu bapanya sendiri pun dia tak bagi, apatah lagi dengan orang luar. Jadi apa yang kita boleh buat ialah bawa anak ke bahagian yang paling tidak mengganggu orang lain. Contoh, pada awalnya kami bawa Aris, kami akan letak Aris di tepi dinding. Di tepi dinding supaya dia bersebelahan dengan kami dan juga dinding. Dia tidak kena orang lain dan dia juga tidak akan ganggu orang lain. Kita ada lagi satu soalan. Anak saya baru berumur 2 tahun 5 bulan. Jika anak sudah pandai mendengar arahan, boleh bawa ke masjid. Itu yang saya nak maklumkan. Jika anak sudah boleh mendengar arahan, boleh bawa ke masjid, tak ada masalah. Dan juga pengurusan pampers itu juga pentinglah untuk kebersihan masjid. Okey. Yang ketiganya, yang ketiga tadi yang ketiga sentuhan. Terlupa pula saya kan. Okey, sentuhan tadi, satu ialah anda boleh letak anak dekat sisi yang paling tepi sekali di dinding. Yang kedua, jika anak tidak suka, kadang-kadang kapet di masjid tu kan dia lain sikit tekstur dia, kasar ke, ataupun kadang-kadang dia tak suka. Budak-budak ni kadang-kadang dia tak suka dengan tekstur yang kasar, dia rasa terganggu sangat dengan tekstur kasar yang dekat kapet tu. Jadi kita boleh bawa kain lapik ataupun sejadah. Anak boleh teruskan. Kita boleh counter dia punya masalah satu persatu. Tengok pada sensori yang mana. Yang keempat adalah bau-bau. Bau-bau. Kadang-kadang ada bau-bau di masjid tu yang dia tidak suka. Kadang-kadang bau kapet, bau material. Kan kalau kita masuk masjid, dia ada bau wangian-wangian yang dia letak di masjid tu yang dia tidak rasa selesa. Kadang-kadang kerana itu dia tak suka. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, ini tips. Tips. Parents boleh gunakan essential oil ataupun bau wangian-wangian yang anak suka di rumah, bawa ke masjid tu. Macam kita boleh gunakan satu flush toy ataupun toys, soft toy yang kecil tu, letak siap-siap minyak wangi yang dia suka, bau-bauan, contohnya essential oil yang dia suka, lavender ke apa, letak dekat flush toy dia tu dan bawa, ataupun blanket kecil dia ke, sapu tangan kecil dia ke, bawa, dan dia boleh cium ketika dia rasa bau di masjid itu sangat mengganggu dia. Okey, itu contoh. Okey, sebelum saya pergi ke simulasi sensori yang terakhir, ada satu lagi soalan di sini. Akan adakah perancangan oleh pihak masjid untuk menyediakan ruang solat khas untuk anak istimewa ni untuk membuatkan mereka selesa? Okey, saya akan jawab pertanyaan Mami Tuputra. Okey, Mami Tuputra ini di akhir slide nanti, kerana saya ada tips yang terakhir di situ. Saya akan bagi tahu nanti. Okey. Balik kepada simulasi sensori ketika di masjid. Yang kelima adalah bunyi. Ini adalah masalah besar sebenarnya kepada anak-anak autisma yang mempunyai masalah sensori bunyi. Contohnya, bagi saya sekarang ini yang saya dengar hanyalah bunyi kipas ni. Saya seperti bercakap sorang-sorang ni di masjid, di live ni. Tapi sebenarnya rasa bunyi kipas ini yang saya dengar. Tetapi bunyi kipas ini tidak mengganggu saya. Kadang-kadang anak autisma, bunyi kipas itu yang amat mengganggu dia, ataupun bunyi-bunyi alunan azan dan juga alunan zikir yang ada ketika dia berada di masjid itu. So, itu yang mengganggu dia sangat. Bunyi speaker yang sangat nyaring ke, ataupun bunyi aircon yang tengah pasang, dia tak suka. Jadi apa yang kita boleh buat? Jika anak anda menghadapi masalah sebegitu, contohnya anak saya sangat-sangat sensitif dengan bunyi hujan, dia tidak suka bunyi hujan yang titis di atas atap. Apa yang saya buat ialah bawa earmuff penutup telinga anak yang boleh kontrol bunyi. Ada jual di pasaran.
kita boleh beli secara online juga. So boleh bawa earmuff anak dan bagi dia, sekiranya dia perlu, dia akan pakai sendiri. Kalau tidak perlu, dia akan buka. Selalunya anak saya dia akan minta bila dia perlu. Jadi saya akan letak saja di dalam beg kecil supaya dia boleh pakai sentiasa. Okey. So saya rasa untuk ketika berada di dalam masjid, saya dah tackle semua isu-isu sensory yang 5 tadi itu. Kita ulang balik. Sensory isu rasa, makanan tadi kita boleh bawa dari rumah. Visual, kalau dia terlalu distract dengan apa yang ada di sekitar yang dia nampak, kita boleh bawa sejadah dia sendiri ataupun kain putih yang boleh membantu dia konsentrate. Ketiga, sentuhan, anak yang tidak suka berlanggar dengan orang ataupun anak yang tidak suka kapet yang terlalu keras, kita boleh gunakan sejadah ataupun kain lapik untuk bantu dia. Okey, yang keempat ialah bau-bau yang dia tidak suka yang berada di masjid. So ketika dia berada di masjid, bawalah sedikit essential oil ataupun bau-bauan wangi yang dia suka, bawa ke masjid. Boleh, tak ada masalah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah bunyi. Kita boleh beri anak earmuff untuk dia bantu untuk dia kurangkan masalah sensori bunyi dia tadi. Okey, alright. So, saya tunjuk slide yang seterusnya. So, kita dah habis yang ini tadi. So, yang terakhir adalah selepas pulang dari masjid. Okey, selepas pulang dari masjid, apa yang kita boleh lakukan ialah peluk dan puji anak anda dengan kata-kata yang baik dan beri reward ataupun hadiah jika anak berkelakuan baik dan mengikuti arahan tuan-puan. Okey, perkara ini sangat-sangat penting Reward ni sangat-sangat ditunggu oleh anak-anak autisme, terutamanya macam anak saya Kalau dia ada buat sesuatu yang bagus dan dia rasa dia patut di reward, dia akan minta. Okay. So apabila anak walaupun hanya dengan perkara kecil dia berjaya, dia masuk dalam masjid, dia tak buat bising contohnya, dia tak solat pun tapi dia tak buat bising, bagi kita itu adalah satu pencapaian sangat hebat So reward anak, peluk anak, kata bagusnya hari ini telah berjaya masuk ke masjid, so besok kita buat lagi. Okay. Yang keduanya adalah sambung ritual yang sama di rumah. Ini sangat penting tuan-puan. Saya minta sangat pada ibu bapa yang tengah melihat bersama-sama dengan kita sekarang ni, tolong sambung ritual di rumah. Apa yang dilakukan di masjid haruslah dilakukan di rumah dahulu. Make sure kita sentiasa dekatkan anak dengan zikir, dengan solat dan wudu, dengan membaca Al-Quran, sentiasa di hadapan dia, dan gunakan kad-kad imbas yang saya akan guna sebentar lagi dengan anak di rumah juga sentiasa. Okey. Dan yang ketiga, paling penting ialah konsisten. Wahai ibu ayah, tolonglah konsisten ketika kita mengajar ilmu baru kepada anak ini Sangat-sangat penting Kenapa? Kerana apabila kanak-kanak ini mendapat stimulasi konsisten, dia akan lebih cepat ingat dan dia tidak akan lupa apa yang dia belajar. Dia akan menjadi satu rutin. Kalau kita nak sesuatu menjadi rutin, kita kena konsisten. Dan yang terakhir sekali adalah ingat, Allah sentiasa ada dengan kita Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga anak kita ini satu hari nanti dapat solat, dan berdoa untuk kesejahteraan kita. Anak ini confirm masuk syurga tuan-puan, tetapi kita belum tentu lagi. Jadi mungkin dengan menjadi asbab bahawa doa anak ini, kita juga tertarik dan ditarik sekali masuk ke dalam syurga. Baik, so itu adalah perkara-perkara yang kita boleh buat selepas pulang dari masjid. So insyaAllah sekarang saya rasa sudah pukul 3 petang. Kita akan bersama dengan saya juga untuk slot yang kedua, iaitu praktikal dan tips untuk solat dan wuduk bersama anak Ada satu lagi pertanyaan ni daripada Syaza Shobri. Okey, salam Ustazah. Waalaikumsalam, dan saya hanyalah insan biasa, bukan pun level Ustazah. Okey, sekiranya anak kita perlu movement break dalam waktu kita bersolat jemaah di dalam masjid, bagaimana nak mengatasinya? Okey, dia ada dua cara di sini Sama ada anda, ini apa yang kami buatlah yang saya boleh share Sama ada anda biarkan dia
ambil break dia sendiri. Jika anda yakin dia boleh jaga diri dia, anda teruskan solat. Dan ada juga masa yang saya lihat anak saya terlalu resah ketika saya solat berjemaah. Saya terpaksa break, tarik diri saya ke belakang untuk uruskan anak dahulu. Kerana apa? Kerana yang penting kita ikut tahap anak. Kadang-kadang anak ini terlalu stres ketika kita solat, mungkin terlalu lama. Contohnya solat tarawih, mungkin tak sesuai lah kita bawa dia untuk mengajar dia solat tarawih terus. Gunakan dengan waktu solat yang paling mudah. Contohnya yang paling kurang orang. Mungkin yang paling sesuai adalah waktu yang tak terlalu ramai orang. Contoh waktu zuhur, mungkin orang tengah bekerja, tak ramai yang solat di masjid, ataupun waktu asar masih lagi boleh. Macam kami suka bawa anak waktu maghrib, kerana itu adalah waktu kelapangan kami, dan anak saya sangat suka pergi ke masjid waktu maghrib. Saya pun tak tahulah kenapa, mungkin dia rasa selesa. Okay, so kalau perlu puan atau tuan berhenti sekejap daripada mengikuti solat Jumaat. Jika solat Jumaat itu terpaksa, tarik diri anda ke belakang, tak ada masalah. Yang penting kita mahu mengajar anak kita. Tetapi jika rasa anak kita boleh break sendiri, dia tak nak ikut, tuan boleh teruskan solat tuan dengan dia bermain. Sebab itu saya kata penting bawa tools tadi tu. Kalau dia rasa dia nak break daripada solat berjemaah tu, dia ada mainan dia di hadapan, dia boleh main sendiri, ataupun dia ada buku dia, ataupun dia ada colouring book dia sendiri, dia boleh main, dan kita masih boleh teruskan solat kita tadi. Saya harap saya telah menjawab. Okey, so kita akan pergi ke slot kedua, iaitu slot praktikal, solat dan wuduk dengan anak. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan botol spray dan juga flashcard. Flashcard. Dan saya akan tunjukkan the real life, bagaimana saya dengan anak saya. So kalau anak itu tidak memberikan kerjasama, kadang-kadang dia ke laut, dia tak nak beri kerjasama, so ibu dia juga tak boleh paksa. So kita akan tengok the real life, macam mana kita nak handle dengan macam tu. Okey, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama sekejap. Saya terus pindahkan ke ruang solat. Kami tidak tukar tempat dia solat kerana kita nak konsistensi itu. Jadi kita akan pergi ke ruang kedua, iaitu ruang solat anak-anak. Saya akan tunjukkan tips-tips yang seterusnya, insyaAllah. Mari share. Saya harap sempat lagi untuk share live FB kita ni dengan orang ramai, supaya ramai lagi yang boleh dapat ilmu ni, bermanfaat dengan semua orang. Okey, insyaAllah kita kembali sebentar saja lagi dengan saya. InsyaAllah dengan saya semua. Kita ke ruang solat. Assalamualaikum. Okey, kita ke ruang solat. Ibu. Ya. Ibu sama ibu. Ya. Ibu, kita sama. Okey. Aris. Mereka baca sama-sama. Okey, kita nak baca sama-sama. Kita nak solat sama-sama dekat sini. Okey, come here. So, ini ibu punya, ini Aris punya. Okey, kita duduk dulu, kita ambil wuduk, okey? Okey, kita ambil wuduk dulu kan. Ibu nak tunjuk, ibu ada sini. Ada sidang sini. Okey, Aris, sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okey, ini anak saya, Muhammad Aris bin Abdul Azim, berumur 6 tahun. Kita telah mulakan flashcard ini 3 tahun yang lepas dengan anak. Tak, Aris tak duduk? Aris 7 tahun. Aris 7 tahun. Okey, so kita akan mulakan beritahu anak bahawa kita akan solat, dan sebelum solat kita perlu ambil apa? Ambil Wudu. Okey, so ini ada botol spray, kita nak ambil wudu. Okey, bismillah. Okey, pandai. Ibu dulu. Okey, lepas tu Aris. Okey, basuh tangan. Okey, good job. Okey, so basuh tangan. Okey, anak basuh tangan. So, puji dia, good job. Itu adalah pujian dan encouragement. Okey. Yang kedua, basuh muka. Kita spray dulu basuh muka. Okey, basuh muka. Pandai. Hebat ya. Okey.
tangan kiri. Hebat. Cepat nak ibu. Aris pun hebat. Okey, nanti ibu. Kaki belum kaki? Sebelum kaki kena buat apa? Dahi. Okey, mari kita spray dahi. Okey, dah. Dahi dulu. Dahi. Okey, good job. Okey, kalau tuan-puan lihat tak sempurna pun tak mengapa, asalkan dia mencuba. Okey, tak semestinya kita dapat semua pada satu masa. So tengok dia dah laju, dia dah terus ke kaki. Okey, kaki kanan dan kaki kiri. Saya harap nampak ya. Okey, so setelah selesai untuk wuduk, buat satu-satu. Mungkin hari pertama boleh kenalkan dia dengan botol spray dahulu. Yang minggu yang pertama kenalkan dia dengan botol spray. Minggu pertama mungkin ajar dia rutin dulu. Setelah kita tunjuk flashcard ini satu persatu, tunjukkan dia rutin dulu. Muka yang wajib sahaja. Kita tak buat keseluruhan yang sunat-sunat tu dahulu. Agak payah untuk dia faham semuanya. Jadi kita mulakan dengan yang wajib dahulu. So dia sangat minat dengan flashcard. Jadi tak apa, bagi dia biasakan diri dia dengan flashcard dahulu. Okey? Okey, ada soalan lagi tak? Okey, Syaza Sobri. Okey, dia tanya apa lagi? Saya tak nampak. Okey. Okey, ni soalan yang tadi ya. Okey, kita teruskan. So anak dah ambil wuduk. So kita kata dekat anak, okey Aris, kita nak bentang sejadah menghadap kiblat. So ini sejadah, mana kiblat? Tunjuk ibu kiblat. Ke arah mana kiblat? Tunjuk kiblat. Kita nak mula solat. Ke arah mana kiblat? Ke arah mana kiblat di rumah? Kat sini. Kat sini. Bentang sejadah kena arah kiblat. So apa yang saya buat? Saya letakkan satu penanda bahawa ini adalah arah kiblat. So kalau boleh lihat di sini, adalah penanda arah bahawa arah kiblat. Okey, saya letakkan sedikit penanda arah bahawa ini adalah tempat kiblat ya. Kita lihat ada Kaabah di situ. Ada sedikit hiasan yang menunjukkan Kaabah di situ. Okey, untuk bantu anak saya faham. Okey. Asla. Okey, Aris. Tapi Aris kan pergi Mekah, tapi hari tu lah. Aris pergi Mekah. Okey. So kita nak tunjuk anak bahawa flashcard ya. Flashcard pula untuk solat ya. Flashcard yang seterusnya adalah untuk solat. Okey, Aris, kita nak mula solat. Boleh? So Aris kena tunjuk solat. Okey? So solat ada banyak step dia kita kena buat ya. Yang pertama, tunjukkan anak dulu flashcard. Okey, ibu akan tunjuk flashcard, Aris kena solat. Boleh? Boleh. Okey. So, berdiri di hadapan anak. Ya. Kalau boleh, lakukan bersama suami isteri ya. Kerana seorang akan jaga anak di belakang, seorang akan tunjuk flashcard di hadapan. Yang di belakang akan bantu anak untuk membetulkan pergerakan anak. Yang kedua, kita yang di hadapan ni menunjukkan anak flashcard. So, flashcard ini kalau lihat di hadapan dia adalah gambar pergerakan yang dilakukan mengikut step, tetapi di belakangnya adalah ayat yang boleh dibaca dan diajar kepada anak sekiranya dia sudah boleh mengikut pergerakan solat itu. So, kita buat satu persatu. Okey, Aris, mari kita cuba kita nak solat. Mula-mula kita solat, kita kena angkat tangan macam mana? Allah. Okey, dekat sini. Ibu mana? Ibu nanti Aris dulu. Boleh? Boleh? Aris kan hebat. Ibu dulu. Ibu dulu? Okey, sama-sama dengan ibu. Okey, kita buat sama-sama. Okey? Kita buat sama-sama. Okey. Ibu. Dia kena buat sama-sama. Okey, kita sama-sama. Okey, mungkin dia nak tengok role model. Macam saya kata tadi, gunakan abang atau kakak dia kerana dia nak role model. So, boleh gunakan flashcard di hadapan untuk bantu anak dan juga role model untuk bantu dia lihat pergerakan. Okey, niat solat sahaja. Bersalin. Cepat bersalin. Dia tak nak ada malu. Okey, tak apa. Biarkan dia buat dulu. Okey, berdiri tegak, kemudian ambil takbir. Allahu Akbar. Pandai. Okey, baca Al-Fatihah. Bismillah. Ibu. Okey. So kalau dia tidak mengikut arahan anda, tidak mengapa ya tuan-tuan, saya harap jangan paksa anak mula-mula ya. Biarkan dia rasa selesa dan suka dengan
pembelajaran yang kita nak beri kepada dia. Okey Aris, kita nak rukuk. Macam mana rukuk? Tunjuk ibu rukuk macam mana? Kat sini menghadap kiblat. Macam mana rukuk? Andai. Okey. Macam mana kita nak sujud? Macam mana kita nak sujud? Okey, sujud. Okey, good job Aris. Okey, tengok dia gunakan template ini untuk letak tangan, hidung dan dahi untuk bantu dia di mana yang dia kena letak, ya, anggota badan yang dia kena letak. Okey Aris, macam mana duduk antara sujud? Duduk antara sujud. Good job Aris. Okey, hebat. Okey, macam mana kita nak bagi salam? Tahiyat dulu. Macam mana tahiyat? Ibu kena sama-sama. Ya, ibu sama-sama. Okey, macam mana tahiyat? Come on, macam mana tahiyat? Okey, good job. Okey. Dan akhir sekali, bagi salam. Macam mana kita bagi salam? Cepat. Assalamualaikum. Tak dengar pun? Andai, good job. Malu. Okey, malu. Okey, so itu adalah contoh praktikal yang kita boleh buat dengan alam. So agak sukar, saya faham memang agak sukar bila kita nak mula-mula ajar anak kita. Tak mengapa, yang penting buat satu-satu. Mungkin pada minggu yang pertama kita hanya boleh ajar dia cara bentangkan sejadah. Tak mengapa, ambil masa. Okey, minggu yang kedua mungkin kita hanya boleh ajar anak untuk ambil wuduk sahaja. Beri dia masa. Mungkin dia akan dapat setelah 2-3 minggu yang kita biasakan nanti. Dan kena konsisten. Mungkin bukan hanya waktu solat maghrib saja. Buat juga pada waktu isyak, kerana itu adalah waktu yang paling senang kita berinteraksi dengan anak. Balik kerja, kita boleh bersama dengan anak, duduk sama-sama. Dan yang keberapa dah saya pun dah lupa dah kan, sebab anak saya tengah spray kaki. Okey, biarkan dia main dengan botol spray itu supaya dia suka. Kita nak aktiviti solat dan wuduk ini adalah satu yang sangat menggembirakan untuk dia. Okey, jadikan ruang solat anak anda tempat yang paling dia selesa dengan barang-barang yang dia paling suka. Contohnya kalau ada spesifik color yang dia suka, boleh juga. Okey. Seterusnya apa? Ada soalan yang boleh saya jawab, boleh berikan pertanyaan, tak ada masalah. Saya akan cuba sama-sama share. Aris pandai, hebatlah anak ibu soalan tadi. Okey. Aris suka pergi masjid tak? Suka. Kenapa Aris suka pergi masjid? Sebab pekat tu. Ya, sebab apa? Sebab seronok solat. Kenapa kita kena solat? Sebab tak sonat tapi ada belalang. Dia suka sebab ada belalang dekat masjid katanya. Tengok, walaupun hanya benda kecil tapi itu membuatkan dia suka pergi masjid. Okey, saya rasa untuk tips-tips solat dan wuduk, benda yang paling pertama saya boleh share di sini adalah mulakan dengan sesuatu yang kecil dahulu. Contohnya, tunjukkan flashcard sahaja dahulu sebelum praktikal. Mungkin ambil masa 2-3 minggu untuk dia faham flashcard itu. Yang kedua, kenalkan dia dengan spray wuduk dan juga kita kata pipe untuk ambil wuduk. Dan kadang-kadang anak ni kalau dia terlalu selesa dengan spray wuduk, dia tak nak ambil wuduk di pipe, ataupun kalau di masjid bukan hanya pipe, dia ada kolah yang besar tu kan. Jadi antara benda yang kita kena ambil perhatian adalah generalization. Dia tak faham kalau wuduk, takut nanti dia ingat hanya dengan menggunakan botol spray sahaja yang boleh. Sebab ada yang kecil tu. Okey, yang kecil tu. Okey. So yang keduanya adalah bagi dia kenal tempat arah kiblat dahulu. Itu sangat penting kerana di mana-mana saja dia pergi, arah kiblatnya mungkin berbeza. So dia kena tahu, dia kena faham konsep kiblat dulu. Ya, komen daripada Hara. Terima kasih, info sangat bantu ya. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah kalau boleh saya minta sangat-sangat share ilmu yang kita dapat hari ini dengan orang ramai, supaya ramai lagi ibu bapa yang kita boleh bantu untuk membawa anak ke masjid ya. Okey, dan seterusnya adalah tentang solat. Saya sangat-sangat galakkan bagi anak-anak autisma yang ada siblings ya, dia ada abang ataupun kakak, gunakan role model. Role model. Macam tadi anak saya disuruh saya solat, dia nak ikut. Jadi itu sangat penting ya. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana anak ini dia belajar melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Jadi sangat penting. Tapi kan Okey. Dan
jangan, satu lagi pesanan saya, jangan putus asa jika anak tidak dengar arahan kita, tidak ikut apa yang kita ajar. Kadang-kadang dia hanya lihat je, dia tengok je, tapi dia tak buat, dia tak nak, dia refuse untuk ikut. Jangan putus asa. Kerana apa? Kerana secara tidak sedar di bawah subconscious mind dia tetap dapat apa yang anda ajar tu sebenarnya. Cuma dia tak zahirkan semula sahaja. Dia tak zahirkan semula. Dah nampak dah anak saya lari-lari kat belakang kan? Dia sangat aktif sebenarnya. Okay? So tetap konsisten dan teruskan. Jangan putus asa, jangan putus berdoa pada Allah bahawa anak kita satu hari nanti dapat solat, dapat berdoa sebaik-baiknya untuk kita juga. Okay? So saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan, bahagian tips dan panduan untuk membawa anak ke masjid. Saya harap selepas PKP ini cepat-cepatlah habis supaya kita dapat berRamadan dengan anak kita ke masjid bersama-sama, tarawih sama-sama, buka puasa sama-sama. Okey, sebelum saya okey, ada lagi satu dia support Syed Sobri. Okey, flashcard boleh download dari Facebook Masjid atau di Instagram Autism Friendly Mosque. Kedua-duanya kita akan cuba masukkan, tapi yang paling penting boleh ke FB Masjid. Jadi like sikit FB Masjid dan follow FB Masjid supaya boleh download material daripada FB Masjid ya, lebih clear. Kita akan bagi dalam bentuk PDF semua flashcard yang telah saya tim AFM sediakan, insyaAllah. Okey, saya harap kita ni lah ya. Saya lupa nak satu lagi, saya nak pesan peraduan masih terbuka ya sehingga pukul 4 petang. Mari sama-sama ramai-ramai join untuk ikuti peraduan, terutama yang ada keluarga yang ada anak autisma. Boleh join peraduan azan ya, postkan dan tag azan anak anda, peraduan mewarna dan melukis, peraduan masakan ya yang disuka, dan juga kalau tak silap saya ada lagi satu, saya pun dah terlupa apa dia tadi. Ada kuis trivia yang saya diberitahu sudah maksimum participation-nya, insyaAllah. Sempat lagi ni sebelum pukul 4, dan saya ingin berpesan bahawa pada pukul 8 malam nanti akan ada satu lagi slot yang dinanti-nantikan, iaitu slot pengumuman pemenang peraduan-peraduan yang diikuti oleh anak-anak autisma dan juga orang ramai. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah tazkirah daripada Al-Fadhil Ustaz Yahya Mayudin, daripada kita kata Ketua Imam Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur pada pukul 8 ini, dengan tajuk tazkirahnya keberkatan menyantuni anak-anak autisma ya. Kita nak masyarakat tahu bahawa menyantuni anak-anak autisma ini mempunyai satu keberkatan yang sangat baik ya, yang kita tidak nampak hikmahnya. Jadi kita nak sangat dengar ini ya. Okey, so kita tunggu, kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi dalam sedikit saja masa lagi, jam 8 malam ni. Jangan lupa peraduan tamat pukul 4. Cepat. Cik Aris cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya minta maaf dan ampun segala kekurangan yang datang daripada diri saya. Terima kasih juga Masjid Jami' kerana menjemput saya sebagai berkongsi ilmu ya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.